Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk yang akan dibentang adalah berkenaan dengan kesan buruk gadget terhadap remaja dan kanak-kanak di Malaysia. Secara umum, gadget boleh dimaksudkan sebagai alat elektronik dengan model penggunaan yang memiliki fungsi khas. Fungsinya adalah sebagai media memudahkan pekerjaan, alat komunikasi atau sebagai media hiburan. Contoh gadget adalah telefon bimbit, laptop, tablet, komputer dan kamera digital. Statistik juga menunjukkan bahawa belia yang berumur 20 sehingga 24 tahun adalah pengguna teknologi digital yang tertinggi yang telah direkodkan pada tahun 2018 dan tahun 2020. Kesan buruk yang akan dialami oleh remaja akibat penggunaan gadget adalah akan mengalami masalah kekurangan tidur, kemurungan, sindrom swafoto serta mengalami masalah dalam komunikasi dan tumpuan. Bagi kanak-kanak, mereka akan mengalami gangguan perkembangan otak, masalah penglihatan, obesiti, hilang fokus, kurang bersosial, tantrum atau bertindak lebih agresif, juga mengalami masalah kekurangan tidur, masalah postur badan serta kurang menikmati alam semula jadi. Punca ketagihan gadget dalam kalangan remaja dan kanak-kanak adalah ibu bapa yang sibuk bekerja. Ini kerana ibu bapa lebih mementingkan pekerjaan dari meluangkan masa bersama anak-anak mereka di rumah. Seterusnya, ibu bapa tidak menunjukkan contoh yang baik. Dari situ, anak-anak akan belajar daripada sikap ibu bapa mereka yang sentiasa meluangkan masa dengan bermain telefon bimbit. Seterusnya adalah tidak menghadkan tempoh masa anak-anak bermain gadget. Selain itu, guru di sekolah tidak mendedahkan keburukan ketagihan gadget kepada pelajar. Pada masa yang sama, ibu bapa juga tidak memantau anak-anak menggunakan gadget menjadi punca anak-anak ketagihan gadget. Seterusnya, dari kecil anak-anak sudah diajar untuk bermain gadget. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca ketagihan gadget. Dan akhir sekali, ibu bapa tidak tegas dalam mendidik anak-anak tentang keburukan bermain gadget. Perbincangan isu utama yang dikaitkan dengan rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ketagihan gadget boleh menyebabkan kita menjauhi diri daripada Allah SWT. Hal ini kerana pesakit akan mula meninggalkan solat hanya demi bermain telefon. Sehingga sampai satu tahap, pesakit akan merasakan dirinya ini tidak berguna lagi apabila tidak dapat bermain gadget. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketagihan gadget boleh menyebabkan pesakit hilang pertimbangan dan fikiran untuk menjadi seorang rakyat yang taat pada raja dan negara. Ketiga, keluhuran dan perlembagaan. Semua pihak dan individu yang bertanggungjawab perlulah berganding bahu untuk mencegah masalah ini daripada berleluasa tanpa mengira agama. Keempat, kedaulatan dan undang-undang. Tindakan undang-undang harus dilaksanakan kepada individu yang ketagihan gadget. Hal ini kerana supaya mereka sedar akan keburukan bermain gadget berlebihan. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kita perlulah membina kekuatan dalam diri kita supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan gadget sehingga menjadikan kita seorang hamba kepada teknologi. Ketagihan boleh menyebabkan keimanan kita berkurang. Jadi kita perlulah mencari semula kebahagiaan diri kita supaya kita boleh hidup dengan tenang dan bahagia sampai memperoleh rahmat Allah. Perbincangan isu utama yang dikaitkan dengan isu falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama, ketagihan gadget membuatkan remaja dan kanak-kanak suka fokus dan cenderung gagal dalam peperiksaan. Hal ini kerana masa telah mereka diisi dengan bermain telefon. Kedua, para remaja dan kanak-kanak perlulah meluangkan masa mereka untuk bercerita masalah yang dihadapi mereka kepada ibu bapa, guru maupun pemimpin masyarakat. Tiga, tidak membiarkan ketagihan gadget kepada remaja dan kanak-kanak kerana ia akan membawa kesan negatif kepada diri mereka sendiri. Keempat,
yang selalu mengurungkan diri di dalam bilik untuk bermain gadget, insomnia dan nomofobia, iaitu ketakutan ketiadaan gadget merupakan ciri-ciri ketagihan gadget. Akhir sekali, ketagihan gadget boleh menyebabkan remaja kini terdedah dengan aktiviti tidak sihat sehingga menyebabkan jenayah cyber berlaku. Perbincangan isu utama yang dikaitkan dengan falsafah. Yang pertama, ketagihan di kalangan pelajar. Faktor yang mencetuskan ketagihan dalam remaja dan kanak-kanak lazimnya berkaitan dengan isu penindahan penggunaan gadget di awal usia dan kesan terlalu mengikut trend terkini. Kedua, kesan ketagihan. Sekiranya simptom ketagihan ini masih berterusan, ia boleh memberi kesan kepada kesihatan mental kita dan menyebabkan kematian. Baiklah, daripada petikan gambar yang ada dalam slide ini, kita dapat lihat kanak-kanak di bawah umur ketagih bermain gadget. Terdapat 3 pandangan daripada pelbagai aliran falsafah berkenaan isu ini. Menurut pengarah Pusat Mata dan Lasik, Datuk Profesor Dr. Muhayya Muhammad berkata, apabila terlalu fokus kepada skrin gadget secara langsung, kanak-kanak boleh terdedah kepada rabun jauh. Ia disebabkan mata yang tidak berkelip untuk satu tempoh yang lama menyebabkan berlakunya penyejatan pada mata. Oleh itu, menurutnya, ibu bapa perlu memberi perhatian sewajarnya kepada kanak-kanak. Seterusnya, menurut pakar psikiatri Pusat Perubatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Rahazizam Zakaria, menurutnya, penggunaan gadget secara berlebihan bukan sahaja menyebabkan masalah mental, malah menurut kajian juga menunjukkan bahawa terdapat perkaitan terhadap kes-kes kemurungan, keresahan melampau dan perilaku impulsif. Yang ketiga, menurut pakar pendidikan awal kanak-kanak, Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli, beliau berkata, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, sememangnya tidak dapat dinafikan penggunaan gadget adalah suatu keperluan di masa kini. Justru itu, ibu bapa perlu mengambil peduli terhadap risiko yang bakal terdedah kepada anak mereka. Ibu bapa juga perlu mengambil tahu dan memantau gelagat anak-anak di rumah. Berikut merupakan contoh artikel tentang ketagihan gadget. Yang pertama, budak perempuan ketagih iPad mula menunjukkan sikap memberontak selepas menggunakan gadget itu sejak kecil. Yang kedua, ketagihan si kecil bermain gadget. Gambar ini menunjukkan bahawa kanak-kanak di bawah usia bermain gadget tanpa pengawasan kedua orang tua. Artikel yang ketiga menunjukkan 60,000 pelajar kita ketagih FB. Hal ini kerana remaja yang bergemar menghabiskan masa seharian melayari internet. Kerana masalah ini masih berterusan, boleh menyebabkan seseorang menjadi antisosial. Artikel terakhir sekali menunjukkan penindahan gadget berskrin pada kanak-kanak di Britain menyebabkan kanak-kanak itu sukar untuk bertutur. Marilah kita bersama-sama berganding bahu mencegah daripada masalah ini berlaku kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Tanda dan gejala ketagihan terhadap gadget dalam kalangan remaja dan kanak-kanak. Bagi tahap tiada ketagihan, mereka boleh memulangkan semula gadget apabila disuruh, serta mereka juga tidak akan meminta gadget apabila mereka berasa bosan. Sekiranya anak-anak mula meminta gadget serta melengah-lengahkan apabila diminta memulangkan gadget, hal tersebut merupakan tahap ketagihan ringan terhadap gadget. Bagi tahap ketagihan biasa, anak-anak akan menggunakan gadget ketika berada dalam aktiviti keluarga serta tidak menyahut atau lambat ketika memberi respon apabila dipanggil. Namun, sekiranya anak-anak boleh berjaga sepanjang malam untuk menggunakan gadget, serta anak-anak akan menjerit dan bertindak agresif apabila dihalang daripada menggunakan gadget, hal tersebut merupakan tahap ketagihan yang parah.
Okey, baiklah. Seterusnya ialah cara-cara mengatasi masalah penggunaan gadget secara berlebihan dalam kalangan remaja dan kanak-kanak pada masa kini. Pertama, ibu bapa perlulah memantau dan meletakkan had masa penggunaan gadget bagi anak-anak di bawah umur. Hal ini kerana apabila anak-anak di bawah umur didedahkan dengan penggunaan gadget terlalu awal, boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti gangguan saraf dan rabun. Sekiranya masalah ini tidak diatasi dengan awal, boleh menyebabkan kematian. Selain itu juga, ibu bapa perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik pada anak-anak seperti kurangkan kekerapan bermain phone di hadapan anak-anak. Hal ini kerana setiap tingkah laku ibu bapa akan ditiru oleh anak-anak. Kita juga boleh mempertimbangkan terapi perilaku kognitif iaitu CBT. Terapi ini digunakan untuk mengubah pola perilaku tertentu. Selain itu, kita juga boleh menggunakan gadget sebagai hukuman. Bagaimana iaitu? Baiklah, ibu bapa boleh menarik semula pemberian gadget daripada anak-anak sekiranya mereka tidak menggunakan gadget dengan betul. Hal ini boleh mengajar kepada anak-anak bahawa gadget itu boleh ditarik semula sekiranya disalahgunakan. Tambahan pula, pihak sekolah boleh mendedahkan kepada para pelajar dan murid-murid untuk menggunakan aplikasi fokus belajar seperti Forest dan AdBlocks. Hal ini kerana beberapa akaun media sosial mereka akan diblok buat sementara waktu apabila menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Mahu tidak mahu, mereka akan terus belajar. Akhir sekali, kita hendaklah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini kerana apabila kita sentiasa ingat pada Allah, Allah akan sentiasa membantu kita dalam apa-apa jua perkara. Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk dekatkan diri pada Allah ialah berzikir dan bersolat. Di samping itu, kita juga boleh mengikuti kelas-kelas agama untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang sesuatu perkara. Apakah cadangan-cadangan mengatasi masalah penggunaan gadget secara berlebihan dalam kalangan remaja dan kanak-kanak pada masa kini? Di sini saya ada senaraikan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, pihak kerajaan perlulah mengadakan kempen kesedaran kepada semua rakyat tentang keburukan gadget pada kanak dan remaja. Hal ini kerana terdapat sesetengah pihak yang tidak cakna akan keburukan pendedahan gadget terlalu awal pada kanak-kanak. Selain itu, kerajaan perlulah mempergiatkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan semua orang seperti aktiviti sambutan hari tanpa gadget. Hal ini kerana dapat mempereratkan hubungan silaturahim sesama rakyat. Selain itu juga, pihak sekolah perlulah kerap mengadakan aktiviti menarik dan bermanfaat kepada murid-murid supaya mereka tidak terlalu bermain gadget seperti permainan tradisional. Permainan tradisional yang gemar dimain dulu kala seperti gasing, wabulan, congkak dan galah panjang. Tambahan pula, pihak kerajaan perlulah meletakkan had umur untuk pembelian gadget bagi mengatasi masalah ini. Contohnya, kanak-kanak di bawah usia 12 tahun tidak dibenarkan untuk membeli gadget. Akhir sekali, pihak kerajaan boleh mengambil inisiatif untuk meningkatkan harga internet. Hal ini supaya kanak-kanak tidak terlalu gemar bermain gadget. Rumusannya, secara tidak langsung juga menjejaskan pertumbuhan remaja dan kanak-kanak. Ketagihan merupakan situasi penyakit otak di mana berlakunya keinginan dan kehendak terhadap suatu rangsangan meskipun mendatangkan keburukan, kenikmatan dan kepuasan yang dicari pada rangsangan awal, tetapi lama-kelamaan menjadi sesuatu yang perlu memastikan fungsi badan yang normal. Seterusnya, ketagihan gadget dalam kalangan remaja dan kanak-kanak perlu dibantera sedari awal agar tidak mendedahkan minda mereka dengan perkara-perkara negatif. Ketagihan gadget bukan sahaja menjejaskan diri, namun menyumbang kepada kerosakan akhlak remaja dan masyarakat. Akhir sekali, semua pihak perlu bekerjasama dengan baik dalam membantera penularan ketagihan gadget dalam kalangan remaja dan kanak-kanak.